Ba'du. Terima kasih kepada Cikgu Ishaq selaku pengurusi majlis program kita pada pagi ini, yang dihormati Pak Wan kita, Pak Wan Harun, dan seluruh bakal-bakal tetamu Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada pagi ini. Jadi berkenaan dengan umrah yang bakal kita adakan, kita sudah berniat untuk ke sana. Maka pada pagi ini saya nak isi beberapa kelebihan berada di sana supaya kita terus kekal dalam keinginan untuk ke sana secepat mungkin. Yang pertama sekali, hadis riwayat Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir, Al-Imam Al-Bazzar menyatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi laman hadza ji'tu as'alu fa innaka idza kharajta min baytika ta'ummul baital haram la tad'u naqatuka khuffan wa la tarfa'uhu illa kataballahu lahu bihi hasanah wa ma 'anka khati'ah." Ila akhir hadis. Secara ringkasnya, Nabi SAW menyatakan, apabila kamu keluar dari rumahmu menuju Kaabah, menuju Baitullahil Haram, unta yang kamu naik tidak meletakkan satu tapak kakinya dan tidak mengangkatnya, melainkan Allah tulis bagimu satu pahala dan hapuskan daripadamu satu dosa. Kalau kita naik unta pergi Mekah, mati dengan unta, mati dengan kita sekali. Rebah kau jalan. Betapa jauhnya jarak kita dengan Mekah. Kalau pergi dengan kenderaan, kalau satu tapak satu pahala, satu tapak satu dosa gugur, satu pahala dapat. Daripada Malaysia pergi sana berapa bilion tapak kenderaan kalau kita naik unta, maka sebanyak itulah pahala kita dapat. Kita pergi naik kapal terbang 8 jam perjalanan, lepas tu naik kereta, maka pahala yang kita dapat sebanyak bilangan tapak kenderaan yang disebutkan dalam hadis itu. Tu baru pi saja, keluar pada rumah pi ke Mekah nak buat haji ataupun nak buat umrah, setiap langkah satu pahala dapat dan gugur satu dosa. Hadis ini didatangkan oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Kemudian yang kedua, orang yang pergi haji ni ataupun pergi umrah ataupun duduk di Mekah ni, semua ibadat dan digandakan 100,000 kali ganda. Berdasarkan hadis, sekali semayang dalam Masjidil Haram lebih baik pada 100,000 kali semayang di luar Masjidil Haram. Maka dikiaskan kepada semayang segala ibadat yang lain, semua ibadat di Mekah 100,000 kali ganda. Perjalanan dah dapat pahala gugur dosa, pergi Mekah, duduk di Mekah pula 100,000 dalam semua amal kebajikan yang kita lakukan. Jadi betapa besarnya fadilat orang yang pergi sana. Antara yang disebutkan dalam hadis, umrah itu menghapuskan dosa. Orang yang pergi haji ataupun umrah itu berada dalam jihad. Jihadul kabiri wal dha'ifi wal mar'ah al-hajj wal umrah. Hadis Imam Nasa'i. Jihad orang tua, orang lemah dan perempuan ialah melakukan haji dan umrah. Orang yang pergi haji ataupun umrah merupakan tetamu Allah. Wafdullahi salasatun al-ghazi wal hajj wal mu'tamir. Hadis Imam Nasa'i dan Ibn Hibban menyatakan tetamu Allah itu ada 3. Orang yang keluar berperang, orang yang keluar pergi haji, orang keluar pergi umrah. Kita umpama delegasi, rombongan yang Allah pilih pergi sana. Riwayat yang disambung, da'ahum ajabu, kalau mereka berdoa Allah mustajab. Fasa'aluhu fa'atahum, kalau mereka minta Allah bagi. Riwayat yang lain, al-hujjal wa umar wafdullah. Jemaah haji dengan jemaah umrah ni tetamu Allah. In sa'alu u'tu, kalau mereka minta Allah bagi. Wa in da'u ujibu, kalau mereka berdoa Allah mustajab. Wa in anfaqu ukhlifa alaihim, kalau mereka belanja Allah ganti balik perbelanjaan itu.
Yang seterusnya, orang yang pergi haji umrah ni doanya mustajab. Khamsu da'awatin la turad. 5 jenis doa yang tidak ditolak. Doa jemaah haji sehingga dia pulang. Doa orang berperang sehingga dia pulang. Doa orang dizalimi sehingga dia ditolong. Doa orang sakit sehingga dia sembuh. Doa saudara kepada saudaranya tanpa pengetahuan dia, nama dia doa birzahril ghaib. Yang paling cepat mustajab di antara semua itu yang terakhir, doa kepada orang Islam yang lain tanpa pengetahuan dia. Dalam kitab Ratib Haddad ada doa berbunyi, aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'zin. Semoga Allah perbaik urusan umat Islam, semoga Allah jauhi keburukan daripada semua umat Islam. Orang yang pergi haji, nafkah dia seperti fi sabilillah. Hadis Imam Ibnu Abi Shaybah dan Imam Ahmad, an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah. 1 ringgit yang dibelanjakan dibayar pahalanya 700 kali ganda. Riwayat yang lain, orang yang pergi haji, dirham, 1 dirhamnya dibalas 40,000 dirham. Dan riwayat yang lain, orang yang pergi haji dan umrah tetamu Allah, kalau mereka minta Allah bagi, kalau mereka doa Allah mustajab, kalau mereka infak, mereka belanja, Allah ganti. Al-hujjaj wal-umaru wafdullah, in sa'alu u'tu wa in da'au ujibu wa in anfaqu ukhlifa alaihim. Dan Allah menyatakan kepada malaikat, wa akhlifu lahum ma anfaqu, ganti balik apa yang mereka belanjakan itu. Riwayat yang lain menyatakan 4 golongan yang pasti Allah tolong mereka itu. Hadis Imam. Golongan yang pertama, al-ghazi, orang yang keluar perang fi sabilillah. Yang kedua, al-mutazawwij, orang yang berkahwin. Yang ketiga, mukatab, hamba yang nak merdeka. Dan yang keempat, al-hajj, orang pergi haji. Riwayat yang lain menyatakan orang pergi haji umrah ni dapat bagi syafaat kepada keluarganya. Man jaa hajjan yuridu wajha Allah ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa syuffi'a fi man da'a lahu. Siapa pergi Mekah, Allah ampun dosanya terdahulu dan terkemudian, dan diizinkan bagi pertolongan kepada orang yang dia doa. Ada hadis yang lain menyatakan tidak ada seorang yang berihram melainkan tenggelam dosanya dan pulang ia seperti ibunya melahirkan dia. Hadis Ibnu Majah. Pulang dalam keadaan macam bayi yang baru dilahirkan. Dalam riwayat yang lain, Imam Baihaqi dan Imam Al-Hakim menyatakan, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Hadis Imam Nabi SAW berdoa, ya Allah ampunkan orang yang pergi haji dan orang pergi haji itu istighfar. Kita pergi umrah ni kira haji kecil, haji ni haji besar. Dalam riwayat yang lain, jika kamu jumpa orang balik orang haji, ucapkan salam kepada dia, jabat tangan dengan dia, suruh dia beristighfar kepada kamu sebelum dia sampai masuk dalam rumah dia. Maksud dia orang pergi haji ni doa dia mustajab daripada keluar rumah sampai balik masuk dalam rumah. Di sepanjang perjalanan dari sana doa mustajab. Kalau kita sambut orang balik haji umrah di airport, kita suruh dia baca doa dulu sebelum dia masuk dalam rumah dia, sebelum dia naik kereta balik dalam rumah dia. Kerana selagi dia tak langkah masuk rumah, doanya mustajab, minta dia ampun kat kita. Tambah orang yang pergi terus, ni kita minta tolong baru, ni orang yang nak pergi. Dalam riwayat yang lain, al-hajj min ahli al-jannah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan melainkan syurga. Baik, kita bincang pula beberapa minit yang berbaki tentang kelebihan-kelebihan tempat dan ibadat yang kita nak buat di Mekah. Yang pertama sekali, Hajarul Aswad. Hajarul Aswad kata dalam hadis, innar rukna wal maqam yaqutatani min yawaqitil jannah. Sesungguhnya rukun Hajarul Aswad dan maqam Ibrahim merupakan 2 batu delima daripada batu-batu delima syurga. Rukun di sini Hajarul Aswad. Hadis Imam Tirmidzi, Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Hibban. Jadi yang pertama Hajarul Aswad.
Yang kedua, kelebihan Hajarul Aswad, disunatkan kita mencium. Tak boleh cium, kita istilam daripada jauh. Kita cium jari tangan kita. Dia berada di tempat yang mulia. Mula tawaf di situ. Orang yang istilam Hajarul Aswad walaupun daripada jarak jauh, seperti orang melakukan bai'ah, melakukan janji setia kepada Allah dan Rasul, sebagaimana hadis Ibnu Majah. Dan dia mempunyai cahaya yang terang di hari akhirat. Dia akan menjadi saksi pada hari kiamat kepada setiap orang yang istilam dia. Jadi siapa yang pernah pergi haji umrah, walaupun sekali istilam, walaupun 7 kali tawaf, 7 kali istilam, akan dijadikan saksi oleh Allah. Batu itu menjadi saksi di akhirat. Syafi' musyaffa'. Riwayat Imam Tabrani, dia memberi pertolongan, diizinkan memberi pertolongan kepada orang istilamnya. Al-hajaru yaminullah fi ardih. Hajarul Aswad itu umpama tangan Allah di atas muka bumi. Kita istilam Hajarul Aswad seperti kita membuat perjanjian setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun Yamani. Rukun Yamani ini bertentang dengan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad tu, jadi rukun Syami, rukun Yamani. Rukun Yamani hak sebelum tu. Hak kita nak sebelum pusingan yang terakhir. Nabi SAW ketika tawaf 2 kali istilam. Tang Hajarul Aswad satu, tang rukun Yamani satu. Rukun Yamani ni hak penjuru yang terakhir sebelum Hajarul Aswad. Yang lepas pada rukun tu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai habis. Jadi kita pusing daripada Hajarul Aswad, pusing sampai Hijr, pusing rukun yang pertama, yang kedua, ketiga, yang keempat sebelum patah balik berjumpa dengan Hajarul Aswad, nama rukun Yaman. Di situ juga sunat istilam. Angkat tangan bismillahirrahmanirrahim, kita kucup tangan kita. Dan disebutkan dalam hadis, mashul hajari war ruknil yamani yahuttul khataya hatta. Menyentuh ataupun istilam pada 2 tempat itu menggugurkan dosa. Inna istilamahuma yahuttul khataya. Istilam pada 2 tempat itu menggugurkan dosa. Nabi SAW melintas di sisi rukun Yamani. Malaikat kata, ya Muhammad istalim. Wahai Muhammad, istilamlah di sini. Dalam riwayat Ibnu Majah, diwakilkan 70,000 malaikat pada rukun Yamani. Barang siapa yang membaca Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, baca doa tu sebelum sampai Hajarul Aswad, malaikat mengucapkan amin. Diaminkan oleh 70,000 malaikat bagi orang yang membaca Rabbana atina fid dunya hasanah daripada penjuru yang akhir sebelum Hajarul Aswad. Riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bainar ruknaini haudun alaihi 70,000 malak. Antara 2 penjuru itu ada 70,000 malaikat. Yu'amminuna liman da'a, mengaminkan orang yang baca doa ketika itu. Maka doa yang kita baca ketika itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai kita berjumpa dengan Hajarul Aswad. Kemudian setelah kita membicarakan tentang rukun, kita berpindah kepada multazam. Apa itu multazam? Multazam tempat antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Ada polis duk jaga tolak kepala orang, duk berebut-rebut ketika kucuk Hajarul Aswad. Antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah boleh duduk 4-5 orang. Itu nama dia multazam. Multazam ini tempat mustajab doa. Nabi SAW pergi peluk hijab tempat tu berdoa. Kita nak pergi tak boleh, susah orang ramai, kita duduk belakang sikit. Lelaki dan perempuan boleh duduk tentang tu. Jadi multazam tempat doa mustajab. Dalam hadis musalsal diriwayatkan banyak, al-multazamu mawdi'un yustajabu fihi ad-du'a. Multazam itu tempat yang siapa berdoa mesti mustajab. Ma da'allahu fihi 'abdun da'watan illa istajabaha. Seseorang hamba yang berdoa tentu Allah akan mustajab. Hadis musalsal, mustajabnya doa pada multazam. Jadi orang yang pergi haji umrah, dia boleh hadirkan dirinya ke multazam. Jadi saya terjemah bahasa Melayu mudah faham dah. Multazam tempat antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah.
ada ruang pi. Seterusnya melihat Kaabah. An-nadharu ila al-Ka'bati ibadah, memandang kepada Kaabah satu ibadat. Dalam hadis riwayat Imam Abu Al-Azraqi dalam kitab Al-Qira liqasid Ummil Qura, Allah Subhanahu wa taala menurunkan di sisi Kaabah, di kawasan Kaabah, di kawasan Masjidil Haram itu 24 jam setiap saat sebanyak 120 rahmat, 60 daripadanya kepada orang yang sedang tawaf, 40 daripadanya kepada orang yang beriktikaf di sekeliling Kaabah, dan 20 kepada orang yang hanya melihat Kaabah. Jadi siapa duduk dalam Masjidil Haram boleh dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 1 tawaf fardu ke sunat dapat 60. Nombor 2 beriktikaf, niat iktikaf sembahyang sunat ke baca Quran ke duduk saja ke dapat 40. Nombor 3 dia tengok saja Kaabah dapat 20. Jadi kalau kita ada peluang pergi sana time sembahyang, pilah cari tempat boleh nampak Kaabah, tak buat ibadat, duduk saja dah dapat 20 hanya dengan memandang Kaabah. Banyak hadis-hadis yang sedemikian. An-nadhar ila al-Ka'bah ibadah. Man nadhara ila al-Ka'bati imanan wastasdiqan kharaja min al-khataaya kayawmi waladathu ummuh. Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullah berkata, siapa melihat kepada Kaabah dengan penuh keimanan dan keyakinan, gugur dosanya seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Kita selesai bincang tentang Kaabah, kita berpindah pula bincang tentang kelebihan tawaf di sekeliling Kaabah. Barang siapa yang tawaf di sekeliling Kaabah 7 pusingan, tawaf haji ke, tawaf umrah ke, tawaf sunat ke, tawaf wada' tak kira, kana ka'itqi raqabah, diberikan pahala seperti memerdekakan seorang hamba. Itu satu hadis riwayat Imam Tirmizi dan lainnya. Tidak mengangkat seseorang akan kakinya dan tidak meletakkannya kembali, melainkan Allah gugurkan setiap langkah itu dengan satu kesalahan dan ditulis dan diberikan satu pahala. Satu tapak kaki gugur satu dosa, dapat satu pahala. Sekali pusing Kaabah berapa tapak kaki, 7 kali pusing berapa tapak kaki, banyak itulah pahala dan dosa yang diberikan pahala dan digugurkan dosa. Riwayat yang lain, wa rafa'alahu biha darajah, Allah angkat satu darjat. Satu dosa gugur, satu pahala dapat, satu darjat dapat melalui satu tapak kaki yang kita gunakan ketika tawaf. Riwayat yang lain menyatakan, Ibnu Hibban meriwayatkan, siapa tawaf keliling Kaabah 7 kali kemudian sembahyang 2 rakaat, pahala seperti memerdekakan hamba. Sembahyang di maqam Ibrahim. Barang siapa tawaf keliling Kaabah 7 kali kemudian dia sembahyang di maqam Ibrahim 2 rakaat dan dia minum air Zam-Zam, diampunkan dosa-dosanya ke semua banyak mana pun. Man tafa bil baiti sab'an wa shalla khalfa al maqami rak'atain wa shariba min ma'i Zamzam ghufirat lahu dhunubuhu kulluha balighatan ma balaghat. Hadis disebut oleh Al-Imam Al-Wahidi dalam tafsirnya Al-Wasit. Riwayat yang lain menyatakan, apabila seseorang tu keluar pergi ke Kaabah, dia nak tawaf, dia berada dalam rahmat Allah. Apabila dia masuk, dia dicurahkan rahmat Allah, tidak mengangkat satu kaki dan meletakkannya, melainkan Allah tulis baginya setiap kaki itu 500 pahala. Yang ini satu riwayat. Sekali kita langkah ketika tawaf 500 pahala. Tadi satu pahala, satu dosa gugur, satu darjat dapat. Yang ni satu langkah 500 hasanah, dapat 500 pahala, gugur 500 dosa, diangkat 500 darjat untuk satu langkah. Fa idza faragha min tawafihi, bila dia selesai tawaf, dia sembahyang 2 rakaat dekat maqam Ibrahim, kharajat min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh, dosanya bersih macam bayi yang dilahirkan. Wa kutiba lahu ajru 10 riqab, dan Allah bagi pahala seperti memerdekakan 10 orang hamba min waladi Ismail, daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ada riwayat yang lain, 70,000 hasanah, 70,000 pahala. Ujung dia pun lebih kurang sama, dia merdekakan 14 orang hamba dan dijadikan dosanya bersih seperti bayi yang dilahirkan.
banyaknya pahala. Riwayat yang lain menyatakan turun di Kaabah ini pada setiap hari dan malam, ada 24 jam, 120 rahmat. 60 untuk orang yang tawaf, 40 untuk orang yang iktikaf sekeliling Kaabah, 20 untuk orang yang melihat Kaabah. Riwayat yang lain 40 untuk orang yang sembahyang. Sembahyang sunat kan, sembahyang fardu dapat 40 di sekeliling Kaabah. Baik, seterusnya kita berpindah kepada Pancokmah. Berdoa di bawah Pancokmah. Pancokmah itu duduk tengah-tengah Hijr Ismail. Ada ruang kita masuk Hijr Ismail. Kemudian kita pergi duduk bawah betul-betul Pancokmah. Baca doa di situ. Pancokmah duduk atas kepala, buat daripada mah dalam Pancokmah. Sallu fi musallal abrar washrabu min syarabil abrar. Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sembahyanglah kamu di tempat sembahyang orang baik. Sallu fi musallal akhyar washrabu min syarabil abrar, dan minumlah daripada minuman orang baik-baik. Maka orang tanya, musallal akhyar itu apa dia? Tempat sembahyang orang baik itu apa dia? Di bawah mizab, di bawah Pancokmah. Apa itu minuman orang baik-baik? Air Zam-Zam. Jadi Pancokmah itu digelar sebagai musallal akhyar dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Man qama tahta mizabil Ka'bah fada'a ustujibalah wa kharaja min dhunubihi ka yawma waladathu ummuh. Dalam hadis disebutkan, barang siapa berdiri di bawah Pancokmah kemudian dia berdoa tentang tu, Allah mustajab, dan dia akan keluar daripadanya seperti bayi dilahirkan oleh ibunya, tak ada dosa. Riwayat yang lain, tawaf sembahyang 2 rakaat. Kemudian kita dah cerita tentang Pancokmah, kita berpindah pula, kita lompat-lompat cepat habis. Kita pindah pula yang seterusnya. Yang seterusnya Rukun Yamani. Kita baca lafaz, diwakilkan 70,000 malaikat yang mengaminkan doa orang yang baca antara Rukun Yamani dengan Hajarul Aswad. Hadis Ibnu Majah. Dalam riwayat yang lain, kamu tidak lalu di sisi Rukun Yamani melainkan di situ ada satu malaikat yang menyeru amin amin. Bila kamu lalu situ, bacalah Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Memang hak tu pun kita baca. Kita pakai buku panduan haji umrah, dia suruh baca hak tu sebelum Hajarul Aswad, antara Rukun Yamani ke Hajarul Aswad. Setiap kali kita baca tu didoakan oleh, diaminkan oleh malaikat. Kemudian kita berpindah kepada seterusnya. Saya lompat-lompat ni supaya kita ambil hal penting-penting ya. Hendaklah kita masuk Masjidil Haram dalam keadaan Mekah, dalam keadaan merendah diri, khusyuk, tazallul. Itu di antara yang dipesan adab dia. Sebelum kita pergi, ulama kata, Imam Nawawi sebut dalam kitab ada, hendaklah bertaubat, beristighfar, jauh daripada kezaliman dan sebagainya. Yang tu makruf, yang tu mungkin kita akan bagi tahu bila taklimat sebelum pi, untuk kita cerita tentang cara-cara nak buat umrah. Hari ini saya tak cerita yang tu, saya hanya cerita tentang kelebihan-kelebihan tempat yang ada di situ. Seterusnya Hijr Ismail. Apa itu Hijr Ismail? Lengkong ujung tu. Itu nama Hijr Ismail. Baik, apa kelebihan Hijr Ismail? Satu masa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu uhibbu an adkhul al-bait fa usalli fihi. Ya Rasulullah, saya teringin nak masuk sembahyang dalam Kaabah. Saya suka kalau saya ni dipilih oleh Rasulullah untuk masuk dalam Kaabah, sembahyang sunat dalam Kaabah. Nabi SAW pegang tangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan tolak Sayyidah Aisyah masuk dalam Hijr. Baginda bersabda, salli fihi in aradti dukhul al-bait fa innama huwa qit'atun minal bait. Sembahyanglah kamu wahai Aisyah dalam Hijr Ismail. Kalau kamu teringin nak masuk dalam Kaabah, kamu pergi sembahyang dalam Hijr. Sesungguhnya Hijr itu adalah sebahagian daripada Kaabah. Jadi orang nak masuk dalam Kaabah ni bukan orang biasa, kena pembesaran negara, raja bagi suruh buka kunci masuk baru boleh. Kita rakyat biasa masuk dalam Hijr macam masuk dalam Kaabah. Hijr tak ada pintu. Siapa sembahyang dalam Hijr semacam sembahyang dalam Kaabah. Kenapa? Kerana Kaabah yang asal dibina oleh Nabi Ibrahim AS adalah berbentuk macam ni.
berbentuk segi empat, tepat ke sama lagu ni. Lepas tu dia rebankan, dibuat macam ni. Dia reban, dibuat macam ni balik 4-5 kali buat. Last kali dia reban, dibuat macam ni. Zaman Imam Malik, orang pergi minta kat Imam Malik, khalifah minta, boleh tak kita perban Kaabah, kita buat macam hak asal. Imam Malik kata Kaabah ni bukan macam rumah kita, perban penek ni rumah Allah Ta'ala, ada kehormatan dia, biar api lagu tu lah. Bila Imam Malik kata biar api, maka dibiar sampai hari ni. Maka hak asal hijrah tu adalah Kaabah zaman dibina. Apa hikmah jadi lagu tu? Peluang kepada orang awam biasa macam kita yang tak ada peluang nak masuk dalam Kaabah kerana dikunci, nak masuk pun dipilih untuk orang biasa macam kita masuk, semayang doa dalam tu. Siapa doa dalam tu serupa doa dalam Kaabah, siapa semayang dalam tu macam semayang dalam Kaabah, siapa baca Quran dan zikir dalam tu serupa baca zikir dalam Kaabah. Tu hikmah kenapa digalakkan kita masuk dalam hijr. Nabi SAW ajak oleh Sayyidah Aisyah, kamu tak dah masuk dalam Kaabah, kamu masuk dalam hijr, suruh masuk dalam Kaabah dah. Peluang bagi kita. Tapi kalau kita tengok kok jauh, kita duduk tingkat atas, duduk jauh, kita tengok orang macam semut, kita kata tak ada harapan dah aku nak masuk. Kalau pi takut kena tonyong orang tu Arab lah. Tapi bila kita pi dekat sampai atas pintu, kita akan nampak ruang untuk kita masuk. Setiap kali kita pi Mekah, haji, umrah, jangan tak masuk dalam tu. Karena masuk dalam tu suruh masuk dalam hijr, dalam Kaabah. Saya baca hadis dalam riwayat yang lain, inna ala babil hijri malakan, sesungguhnya di pintu hijr Ismail itu ada satu malaikat, yaqulu liman dakhalahu wa shalla fi rak'atain. Malaikat tu kata kepada orang yang masuk dalam hijr dan sembahyang 2 rakaat dalam tu, maghfuran laka ma mada, semoga Allah ampunkan dosa-dosamu yang lalu. Fasta'ni fil amal, balik ni mula amalan yang baru. Dan di dalam pintu yang kedua daripada hijr, dikatakan pula oleh malaikat yang satu lagi, marhuman in kunta min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taqiyya, semoga Allah rahmatimu jika kamu menjadi umat yang bertakwa di kalangan umat Nabi SAW. Satu masa Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu datang berjumpa sahabat-sahabatnya. Sayyidina Uthman kata kat sahabat-sahabat dia, ala tas'aluni min aina ji'tu, kenapa kamu tak tanya aku mai mana aku ni? Mereka pun tanya mai mana. Maka Sayyidina Uthman kata, kuntu qa'iman ala babil jannah, aku baru saja berdiri di pintu syurga, iaitu dia berdiri di bawah Pancok Mah yang berada dalam hijr Ismail. Kelebihan Pancok Mah, kelebihan hijr, duduk sekali. Orang pergi kembang badan di Kaabah berdoa, lelaki pun ada, perempuan pun ada yang 10 minit, ada yang sejam 2 jam terpulang. Jangan tak masuk dalam hijr, jangan tak baca doa, jangan tak kembang badan di situ. Mana-mana tempat boleh. Tinggal kita nak peluang, ambil peluang. Bila-bila masa ada, kadang tengah hari, kadang tengah malam, masa-masa kosong. Kita berpindah kepada tajuk yang berikutnya. Ini saya lompat-lompat ni, kitab ni tebal Kalau saya baca satu-satu, saya pun lapang, tuan-tuan pun lapang. Saya baca pendek-pendek, saya cepat habis. 136. Seterusnya kita berpindah kepada kelebihan seterusnya, kelebihan ayat Zam-Zam. Yang tu makruf dah. Kelebihan ayat Zam-Zam, hadis kata innaha mubarakatun innaha ta'amu tu'min, hadis Muslim. Dia adalah yang diberkati dan makanan. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah, hadis Ibnu Majah. Ayat Zam-Zam menurut niat orang yang minum. Ma'u Zam-Zam lima syuribalah in syaribtahu litashtafiya bihi syafaqallah, kalau kamu minum untuk menyembuhkan ubat, mudah-mudahan Allah sembuh penyakit. In syaribtahu li shibi'ika ashba'akallah, kalau kamu minum untuk bagi kenyang, semoga Allah menkenyangkan kamu. In syaribtahu li qat'i dham'ika qat'ahu Allah, kalau kamu minum nak bagi hilang haus, Allah hilangkan haus kamu. Ayatu ma bainana wa bainal munafiqin annahum la yatad'un min. Perbezaan kita dengan orang munafik minum air Zam sikit-sikit, namun dia tak bagi kenyang. Kita minum sekenyang yang mungkin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bila minum air Zam-Zam, dia baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Banyak kitab sebut ni.
Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya saya mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah ruah, dan kesembuhan penawar bagi segala penyakit. Minta ilmu, minta rezeki, minta sihat. 3 permohonan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika minum air Zam-Zam. Banyak ulama-ulama yang minum air Zam-Zam dengan niat-niat mereka masing-masing macam-macam yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ada riwayat menyatakan Nabi SAW tuang ayat Zam-Zam atas kepala. Innaha mubarakah, innaha ta'amu tu'min. Ada orang minum sambil berdiri, ada orang minum sambil duduk. Nabi SAW pernah minum sambil berdiri, pernah minum sambil duduk ayat Zam-Zam. Namun dalam sebuah kitab kata yang minum sambil duduk itu 3 mazhab, yang minum sambil berdiri itu 1 mazhab. Yang minum sambil duduk Syafi'i, Maliki dengan Hambali. Yang minum sambil berdiri itu Hanafi. Jadi kita mazhab Syafi'i afdal duduk juga. Tapi nak minum sambil berdiri, ada fatwa ulama, pendapat ulama dalam perkara sedemikian. Habis cerita secara ringkas tentang ayat Zam-Zam, kita berpindah seterusnya kepada tajuk berikutnya. Tajuk tentang kelebihan Mekah. 173. Kelebihan Mekah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, itina ta'an wa karahan. Panjang ni. 206. Kelebihan Mekah yang pertama, boleh sembahyang sunat 24 jam, tidak ada waktu terlarang. Kita sini lepas asar tak boleh, lepas subuh tak boleh, tengah raya kembang tak boleh. Di Mekah, seluruh kawasan Mekah, bukan Masjidil Haram saja, seluruh Mekah, di hotel kita boleh, tidak ada waktu tahrim. Waktu tahrim tak ada di Mekah. Kalau luar daripada Mekah, lepas asar tak boleh sembahyang sunat mutlak, tak boleh sembahyang sunat yang sebabnya kemudian, tak boleh. Di Mekah 24 jam boleh sembahyang bila-bila masa sunat. Digandakan pahala. Saya cerita dah tak saat, sembahyang Mekah serta ibadat di Mekah digandakan 100,000 kali ganda semua ibadat di sana. Bukan khusus kepada sembahyang, bahkan semua perkara. Imam Hasan Basri kata, saumu yaumin bi Makkah bi'ati alfin. Sehari puasa di Mekah macam 100,000 hari puasa di tempat lain. Wa sadaqatu dirhamin bi mi'ati alfin. Sedekah RM1 serupa sedekah 100,000 ringgit tempat lain. Wa kullu hasanatin bi mi'ati alfin. Semua kebaikan, satu huruf baca Quran di Mekah serupa baca 100,000 huruf di luar Mekah. Sekali salawat di Mekah serupa 100,000 kali salawat di luar Mekah. Banyaknya fadilat duduk di Mekah. Dalam hadis Ibnu Majah, man adraka syahra Ramadan bi Makkah fasamahu wa qama minhu ma tayassara kutiba lahu 100,000 syahri Ramadan fi ma siwaha. Siapa pi puasa di Ramadan, puasa bulan Ramadan di Mekah, lalu dia qiyamul lail di Mekah, ditulis pahala 100,000 kali ganda di tempat selain Mekah. 100,000 kali ganda Ramadan di tempat lain. Wa kutiba lahu bi kulli yawmin wa lailatin 'itqu raqabah. Tiap-tiap malam, tiap-tiap sehari semalam diberikan pahala memerdekakan seorang hamba. Wa fi kulli yawmin hamlu farasaini fi sabilillah wa fi kulli lailatin hasanah. Setiap hari dapat pahala seperti menderma 2 ekor kuda pada jalan Allah, dan pada setiap satu malam satu pahala. Hadis Ibnu Majah. Ramadan di Makkah afdalu min alfi Ramadan bi ghairi Makkah. Riwayat Imam Bazzar. Sekali Ramadan di Mekah seperti 100,000 kali ganda Ramadan di luar Mekah. Ini tentang kelebihan. Seperti mana pahala kebaikan diganda, kejahatan ada 2 pendapat. Pendapat pertama, digandakan juga dosa di Mekah. Curi kasut di Mekah 100,000 kali dosa curi kasut di Masjid Sultanah. Karena diganda juga. Kata pendapat pertama, pendapat ini disokong oleh Imam Mujahid, Ibnu Abbas, Ahmad Ibnu Hanbal, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ajma'in. Pendapat kedua tidak digandakan. Kemudian sikit lagi tentang kelebihan Mekah 227. Tempat-tempat doa mustajab di Mekah ada 15 tempat. Tempat tawaf, multazam, bawah pancok emas,
Lepas tu berdari Hijr Ismail, Maqam Ibrahim. Saya bilang satu-satu, lebih cukup 15. Tawaf, tempat tawaf. Yang kedua multazam. Yang ketiga bawah Pancok Mah. Yang keempat di Bukit Safa, tempat mula sa'i. Yang kelima Bukit Marwah, tempat berakhir sa'i. Yang keenam dekat Maqam Ibrahim. Yang ketujuh seluruh tempat sa'i. Telaga Zamzam, di sisi Telaga Zamzam 8. Yang kesembilan dalam Hijr. Dalam Masjidil Haram saja 9 tempat. Lepas tu luar pada Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, Mina dan Jamrah. 3 Jamrah. Yang tu luar. Campur tu ada 15, ada kata 17. Ada dalam kitab Imam Nawawi dan ada dalam ini pernyataan Imam Hasan Basri yang lain dan lainnya. Boleh kita ambil peluang hadir ke tempat-tempat itu. Dalam riwayat Imam Tabrani, tidak diangkat akan tangan melainkan pada 7 tempat. Yang pertama ketika mula semayang, angkat tangan. Yang kedua ketika masuk Masjidil Haram, nampak saja Kaabah, angkat tangan baca doa. Berhenti baca doa pun tak apa, baca sampai jalan tak apa. Ketika nampak Kaabah, doa mustajab, baca doa masa tu. Ketika berdiri di Bukit Safa, ketika berdiri di Bukit Marwah, ketika berdiri di petang Arafah dan di tempat-tempat yang kita cerita tadi, iaitu tempat perhimpunan Muzdalifah dan Mina, ketika melontar jamrah. Baik, selesai dah 238. Sikit lagi 228 229. Seterusnya 200 ni nak habis. Kelebihan khatam Quran di Mekah. Disunatkan kita usaha boleh khatam Quran di Mekah. Jadi ada orang dia mula baca sana, teruk orang nak habis. Sehari mau 5 juzuk, 6 hari 30 juzuk. Baca siap-siap di sini, pergi khatam sana. Yang paling bagus khatam dalam tawaf. Tawaf qudum ke, tawaf umrah ke, tawaf sunat ke, tawaf wada' tak kira. Jadi kita baca siap-siap, tinggal lagi 3 surah, qul huwallahu ahad, falaq dan nas, kita berhenti sat. Lepas tu kita buat tawaf. Mula saya tawaf, kita baca doa tawaf. Yang pertama, habis tu kosong. Baca qul huwallahu ahad, falaq dan nas, Fatihah, Alif Lam Mim, baca doa khatam Quran sepanjang tawaf. Habis pusingan pertama, baca masuk pusingan kedua, baca doa pusingan kedua. Habis pusingan kedua, sementara nak masuk pusingan ketiga, kosong, baca doa lagi masa tu, doa khatam Quran dan doa-doa apa. Yang ni saya buat setiap kali saya pergi haji ataupun umrah, saya buat ni, khatam Quran dalam tawaf. Sunat kita cari masa untuk kita khatam Quran dalam tawaf. Kita baca siap-siap di luar tawaf. Sama ada kita mula masa perjalanan di rumah, keluar pada rumah. Yang penting kita azam, kalau kita boleh peluang pergi Mekah haji umrah, saya nak khatam di sana dan saya nak khatam masa sedang tawaf. Ini cara dia disebut. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, ulama dulu suka bila sampai Mekah mereka tidak akan pulang, melainkan mereka khatam Quran dulu di Mekah, tempat pertama turun wahyu. Riwayat Imam Sa'id ibnu Mansur rahimahullah ta'ala. 229. Okey, sikit lagi. Kelebihan mati di Mekah. Siapa yang mati di Mekah ketika haji ataupun umrah tidak akan dihisab, tidak akan disusahkan dalam perbicaraan, dan akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga. Man mata bi ahadil haramain istaujaba syafaati. Siapa mati di Mekah atau Madinah, aku akan bagi syafaat kepada dia. Wa jaa yaumal qiyamati minal aminin, dan dia datang pada akhirat dalam keadaan orang-orang yang aman. Man mata fi ahadil haramaini Makkah awil Madinah bu'isa aminan. Siapa mati di Mekah atau Madinah, dibangkitkan akhirat kelak dalam keadaan sebagai orang aman daripada kesusahan. Man mata bainal haramaini hajan aw mu'tamiran ba'athahu Allahu bila hisabin alaihi wala azab, akhrajahu al-Hakim. Siapa mati di Mekah atau Madinah ketika pergi haji ataupun umrah, Allah bangkitkan di hari akhirat tanpa dihisab, tanpa diazab.
Jadi kita disunatkan doa Allah ni minta mati di Mekah ataupun Madinah. Dalam kitab azkar ada satu bab sunat berdoa mati Mekah Madinah. Tak erti Arab, doa Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku, matikan aku di dalam salah satu daripada dua tanah harammu, sama ada Mekah ataupun Madinah. Sina Umar minta doa, ya Allah, ya Tuhanku, matikan aku pada jalan Engkau, matikan aku di Madinah Rasul Engkau. Allah bagi dua-dua. Mati di Madinah, mati syahid dia dapat. Jadi dalam daripada doa Sina Umar itu, ulama Imam Nawawi buat dalam kitab azkar satu bab sunat kita berdoa mati di Mekah dan di Madinah. Jadi kita dah sampai kepada penghujung 253. Ada lagi. Dan kita akan pergi Mekah, setengah travel habang, setengah tak habang, setengah cari sendiri. Antara tempat yang boleh kita cari ialah tempat lahirnya Nabi SAW. Tak mana rumah Rasulullah dilahirkan oleh ibunya. Lah ni ada satu tempat, nama tempat itu Maktabah Makkah Al-Mukarramah, perpustakaan Mekah. Kita nak pergi situ, kita kena kalau duduk dalam Masjidil Haram, kita kena lintah tempat sa'i. Lintah tempat sa'i, keluar pada tempat sa'i itu, kita akan nampak dalam jarak berapa ratus meter sebuah bangunan ditulis itu Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Maksudnya perpustakaan Mekah. Itulah rumah kelahiran Nabi SAW. Jadi kita pergi ziarah situ, kita baca doa situ. Antara tempat doa mustajab juga di situ. Cuma kena jaga-jaga. Tu Arab Wahabi dan tak bagi dia halau. Jadi kena pergi duduk situ baca doa sahaja. Bukan kita cari jalan untuk jadi masalah dengan mereka. Di samping kita ziarah tempat-tempat gua Sur, gua Hira dan sebagainya. Di Madinah pun ada lagi. Itu secara ringkas saya sebut lompat-lompat ni untuk kita melihat bahawasanya Mekah ini tempat yang perlu diniatkan oleh sesiapa untuk pergi sebanyak mungkin. Kita niat tak boleh pergi, kita dah dapat pahala dah, ibadat yang pahala yang begitu banyak. Jadi kita berniat dan berdoa dan berazam, mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan untuk hadir ke Mekah Madinah buat haji umrah sebanyak mungkin, dan kita pulang dengan pahala dan ganjaran yang banyak. Masa yang diberikan kepada saya sejam lebih kurang telah pun habis. Jadi saya berhenti dekat ni dulu. Walaupun saya bawa ni 3, 4, 5 kitab, baru baca 1, 2. Yang penting isi-isi yang saya sebutkan tadi daripada kitab yang besar, yang mudah-mudahan memberikan satu semangat untuk kita meniat dengan niat yang baik, dan kita berazam dan berdoa mudah-mudahan kita dipilih menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala secepat mungkin untuk kita hadir beribadat sebagai ahli jemaah haji ataupun umrah sebagaimana yang dituntut kepada umat Islam. Saya rasa sekadar itu ucapan saya pada pagi ini. Nanti bab buat umrah, bab ziarah Rasulullah semua mungkin kita akan buat lagi sebelum kita pergi besok. Taklimat bagaimana nak buat umrah, nak pakai cara umrah apa semua, yang tu kita akan buat dekat-dekat nak pergi besok. Sekarang sekadar kita mengetahui kelebihan-kelebihan yang ulama susun yang diambil daripada hadis, betapa berbesarnya anugerah Allah kepada orang yang boleh menjejakkan kaki ke tanah suci Mekah dan menziarah Nabi SAW di Madinah. Yang baik datang daripada Allah, salah silap saya mohon ampun dan maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.